Bismillahirrahmanirrahim. Ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Memohon sembah maklum curahan rasa patik. Memohon Tuanku menasihati menteri dan memberi kata-kata azimat untuk golongan yang didiskriminasi. Ampun Tuanku, dengan segala hormat dan ta'zimnya, Patik merafakkan sembah dan berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Tuanku Seri Paduka Baginda sentiasa berada dalam bimbingan, perlindungan, afiat dan kerahmatan dari Allah setiap masa dan berlanjutan sampai akhirat nanti. Daulat Tuanku. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah Patik harap diampun. Patik merafak sembah, memohon ampun menjunjung duli yang mulia di Batu Jemala Patik dan memohon izin untuk menzahirkan hasrat hati nurani Patik yang hina di warkah curahan rasa yang tak seberapanya ini. Niat Patik Pacal yang hina ini semata-mata adalah kerana Patik percaya hanya duli yang maha mulia Tuanku sahaja yang layak mendengar keluh kasih rakyat jelata dengan adil sama lagi bijaksana dan mampu bertindak laku dengan panduan akal dan kekuasaan yang berada dalam tampuk pemerintahan jajahan takluk Tuanku sebagai raja dalam perlembagaan. Pada saat curahan hati ini ditulis, kami rakyat seperti yang sedia Tuanku maklum masih berada di fasa hujung pandemik yang barangkali akan beransur berpindah ke fasa endemik pada hujung tahun ini. Amat rasa syukurnya kami dengan nikmat yang Tuhan kurniakan pada bumi keramat tanah Melayu ini, kerana setelah hampir 2 tahun negara mengalami dugaan hebat, Malaysia masih kekal aman damai dan kedaulatan negara masih dikekalkan. Kami juga berterima kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku, yang mana berkat kebijaksanaan pemerintahan naungan Tuanku, kuasa eksekutif iaitu menteri, legislatif, parlimen dan kehakiman yakni mahkamah yang berteraskan kepada perlembagaan Malaysia masih terpelihara perimbangannya dan kami rakyat jelata masih merasa selamat bernaung di bawah panji-panji perlembagaan Malaysia, Ibu Pertiwi tanah tumpah darah kami. Namun sedikit demi sedikit kami Patik Pacal yang hina ini semakin menyaksikan bibit-bibit perpecahan dari segi rasa persaudaraan sesama ahli keluarga besar Malaysia khususnya, dan semakin nipisnya rasa hormat menghormati sesama rakyat pada amnya. Yang kami sedih, ada pihak yang mahu menangguk di air keruh, terutamanya pihak yang diamanahkan untuk menegakkan keadilan dan memelihara kedaulatan negara, menggunakan isu pilihan untuk mengambil vaksin sebagai suatu perkara yang memecah belahkan perpaduan rakyat. Perbuatan melabel golongan yang membuat pilihan untuk tidak menerima vaksin sebagai anti-vaksin dan memomok-momokkan golongan ini sebagai ancaman negara sehingga ada yang dipinggirkan, dipisahkan dan dihalang hak mereka untuk menikmati kebebasan di negara sendiri diuar-uarkan di media massa dan media sosial seolah-olah negara ini tidak ada undang-undang dan tidak ada demokrasi berparlimen. Yang amat mendukacitakan lagi adalah Tuanku, mereka ini tidak malu untuk menunjukkan contoh yang tidak baik dari segi sivik kerana perbuatan tersebut terbit secara tular di media sosial. Sungguh tidak bertamadun perbuatan sedemikian dan Patik Pacal yang hina percaya Duli Yang Maha Mulia Tuanku amat menyedari perkara ini. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Kebelakangan ini tiada lagi suara-suara yang ikhlas berdiri tegak di hadapan kami yang tiada daya ini membela nasib kami dari segi kebajikan, kesihatan dan ekonomi, yang mana ini semua adalah sebab utama mereka dipilih untuk berada di Dewan Parlimen menjadi wakil kami rakyat jelata. Kami setiap hari
hanya mampu melihat kekeliruan demi kekeliruan daripada arahan dan siaran media yang tak terkawal terbit dari bibir wakil-wakil kami di Dewan Parlimen. Kami sedar mereka berniat menjalankan tugas dengan sehabis baik, tetapi jika kekhususan arahan dan penyebaran maklumat yang bercelaru tidak dibendung kebenarannya, hanya ketakutan sahaja yang akan menghantui kami. Manakan kami tidak takut, tuanku, apabila kami melihat diskriminasi yang jelas semakin berleluasa dizahirkan di institusi pendidikan seperti sekolah dan universiti hanya kerana ada golongan yang memilih untuk tidak divaksin. Kami risau kerana jika institusi pendidikan yang merupakan barisan hadapan sesebuah negara selain daripada pasukan keselamatan dan pasukan perubatan dibunuh semangatnya sebagai pusat tumpuan ilmu dan tempat lahirnya para intelek negara, apakah akan jadi pada anak cucu kami? Sia-sialah perjuangan dan pengorbanan datuk nenek kami dan hampalah harapan leluhur kami yang mahu bumi Melayu yang keramat ini kekal berdaulat dan rakyatnya beradab mulia menjunang prinsip rukun negara dan menghormati hak asasi manusia. Nabi Muhammad SAW, junjungan mulia kekasih Allah, adalah guru segala guru dan baginda adalah Rasul yang memberi petunjuk ke jalan yang benar. Begitulah jua peranan guru dan pensyarah di institusi pendidikan negara menyampaikan ilmu dan mendidik anak bangsa. Jika negara ini membiarkan golongan penyampai ilmu ini dilayan secara tidak adil hanya kerana pengambilan vaksin yang tiada pun wajib di sisi perlembagaan, Patik Pacal yang hina percaya keruntuhan moral yang besar akan berlaku di kalangan rakyat kerana hilang sudah adab dan budi pekerti yang sepatutnya diamalkan pada golongan pendidik dan penyampai ilmu. Jika ditelusuri sejarah tumbangnya Kerajaan Melaka pada 1511, ia bermula daripada perpecahan umat Melayu di kalangan pembesar sebelum merebak kepada rakyat yang sudah pun bibitnya bersemi seawal tahun 1509 lagi, sewaktu mula-mula pedagang Portugis menjejakkan kaki di bumi Melaka. Cuma bezanya kini, serangan yang berlaku adalah pada akhlak warga negara dan budi pekerti, dan ia berlaku tanpa mengangkat senjata pun. Budaya setiap bangsa berdiri di atas asas amalan akhlak yang mulia dan runtuhnya sebuah negara adalah kerana akhlak yang rosak yang akan menghancurkan perpaduan kerana rakyat hilang rasa selamat dan mula ragu kepada keluhuran perlembagaan. Patik Pacal yang hina merasakan seolah-olah batin atau roh negara ini melayang-layang kerana raganya rasa terancam kerana ada rakyat yang berasa tertekan. Bukankah kasih sayang dan amanah itu datang dari hati yang tenang dan raga yang selamat bernaung di bawah panji-panji perlembagaan? Patik merayu bagi pihak kami Pacal yang hina yang hidup di bumi Pahang khususnya dan tanah Melayu amnya, agar tuanku sudi mendengar keluh kesah dan menzahirkan kekuasaan tuanku dalam menasihati para menteri dan memberi kami kata-kata keramat untuk dijadikan azimat dalam penghidupan kami yang menumpang teduh hidup di bawah naungan pemerintahan tuanku. Moga-moga pesanan tuanku akan melegakan kerisauan kami, Pacal yang hina, yang berharap negara ini akan kembali ceria, aman dan berkasih sayang seperti dahulu. Akhir kata, Patik Pacal yang hina berterima kasih kepada tuanku yang mencemarduli membaca warkah curahan rasa karangan Patik yang tak selayaknya ini. Patik mohon ampun, beribu-ribu ampun atas setiap bait bicara Patik yang sekiranya mengundang murka tuanku, raja kami yang sangat kami sayangi. Di atas kesudian tuanku, Patik menjunjung kasih dan Patik berdoa agar Tuhan sentiasa mengurniakan rahmat dan berkatnya kepada tuanku, keluarga tuanku dan rakyat Pahang amnya. Menjunjung kasih tuanku.
yang benar Patik Pacal yang hina. Dari Pekan Pahang, 8 Rabiul Awal 1443 Hijrah.